إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menghidupkan kita, yang telah mengumpulkan kita dan menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang masih lagi diberikan kekuatan masa untuk menuntut ilmu, dan kita berdoa agar kita dapat terus istiqamah dalam siri menuntut ilmu dan menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang terbaik. Wasiat yang ke-42, tinggal 8 wasiat lagi nak habis. Di antara wasiat yang paling penting, wasiat janganlah berdusta. Ya. Janganlah berdusta kerana dusta ini adalah satu perkara yang jahat yang boleh membawa kita kepada neraka. Ya. Apabila kita berdusta, sekali berdusta buat kesilapan, dah rasa seronok selamat, tetapi sebenarnya di sisi Allah tidak selamat. Jadi kita tengok wasiat yang ke-42 ini. Janganlah berdusta. An Asma binti Abi Bakrin anna imra'atan sa'alat Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Faqalat ya Rasulullah li jaratun ay darratun fakarihtu an taqula darratun فعلي جناحا أن أتشبع من زوجي بما لا يعطيني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب ذورة. Dari Asma binti Abu Bakar bahawa ada seorang wanita bertanya kepada Nabi. Siapa Asma ni? Dengan Rasulullah apa kaitannya? Kakak ipar dia. Okey, kakak ipar dia. Yang mana dia menceritakan seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, selain daripada kakak ipar, apa kelebihan Asma? Ya. Dia membawa makanan di waktu hijrah Rasulullah di gua Thur. Okey, dan dia mengikatkan, dia ambil tali pinggang yang dipakainya. Orang dulu pakai tali pinggang macam seluar tu ada tali pinggang. Tali itu dari kain, so dibelah dua, dijadikan tali pinggang, satu lagi diikat gitu. Ya, oleh kerana itu dia mendapat gelaran wanita ni apa yang mengikatkan bekalan Rasulullah. Dan kelebihan dia juga lahirnya anak yang masyhur dalam siri sejarah Islam seperti Abdullah Ibn Zubair. Berarti dia berkahwin dengan Zubair Ibn Awwam, lalu dapat Abdullah Ibn Zubair dan Urwah Ibn Zubair. Ini masyhur dalam siri hadis-hadis. Dan Abdullah Ibn Zubair inilah yang memerintah Mekah pada satu ketika di zaman Bani Umayyah, yang berdepan dengan Hajjaj Yusuf Al-Thaqafi, yang akhirnya dia dipancung oleh Hajjaj. Abdullah Ibn Zubair ni anak kepada Asma. Jadi dia bercerita bahawa ada seorang wanita yang bertanya kepada Nabi SAW seraya berkata, wahai Rasulullah, aku mempunyai tetangga jar madu. Okey, jaratun ni tetangga, jiran. Tetapi nanti ya, lalu apakah aku berdosa? Dia hilangkan kalimah madu tu. Okey, jangan hilangkan. Maksudnya kalimah yang disyarahkan dalam ni dia hilangkan. Okey, saya ambil misalnya. Saya ambil bacaan tu. Ya Rasulullah li jaratun. Wahai Rasulullah, aku mempunyai tetangga. Ai yakni darratun, yakni madu. Fakarihtu, dan aku benci. Aku tak suka antaqula darratun, dan aku tak suka dipanggil madu. Maksud dia lebih senang panggil jiran je lah. Okey. Dia tidak terjemah kalimah tu. Ai daratun madu fakarihtu, dan aku tidak suka antaqula, nak dipanggilkan itu madu.
Lebih aku suka panggil jiran je. Lalu apakah aku berdosa jika aku berpura-pura menerima satu dari suamiku padahal dia tidak memberiku? Rasulullah pun menjawab. Maksudnya dia saja cakap kat madu dia, suami dia ni bagi ni kan. Jadi madu dia datang jealous. Itu tujuannya, bukan apa. Jadi Rasulullah SAW jawab, orang yang berpura-pura menerima sesuatu yang tidak diberikan kepadanya seperti orang yang mengenakan pakaian palsu. Ya, dah. Pakaian palsu maksudnya bunyinya pakai tapi tak pakai. Okey. Macam mana pakaian palsu? Kalau kita tengok cerita zaman kecil-kecil dulu, raja yang tidak berpakaian tu, dan dia upahnya orang tu, orang tu penipu. Jadi jahitlah baju yang tak ada baju, jadi pakaian palsu. Okey. Wahai saudari muslimahku, Islam bukanlah yang pertama yang memperkatakan aturan poligami. Dasar ini sudah biasa dilakukan di kalangan wanita Arab dan bangsa-bangsa lain sebelum mereka, baik pun orang yang beragama Hindu maupun Nasrani. Para ulama telah memberikan alasan kesepakatan mereka tentang fenomena poligami dengan mengajurkan alasan penguat yang dilihat dari faktor sosial dan ekonomi di antaranya. Okey. Jadi persoalan ini yang kita bicara ni agak sensitif lah bagi kaum wanita. Ya ke tak ada sensitif dah. Okey, tentang masalah poligami. Ya, sedangkan ianya satu bimbingan dari langit yang nak mengaturkan kenapa jadi begitu dan perlu buat apa, semua telah ditetapkan. Dan ianya memang berada di zaman dahulu sebelum Rasulullah, ianya dah ada. Tetapi sebelum Rasulullah cara poligami dia tidak tersusun. Di antaranya ia melebihi daripada 4 sebelum zaman Rasulullah. Itu pasal kadang-kadang kita dengar kat Afrika sampai berapa puluh ke isteri dia kan. Afrika macam di Kenya, di Uganda dan beberapa negeri Afrika tu, masalah poligami tak menjadi masalah. Bagi mereka, seorang isteri itu adalah masalah. Berarti aib bagi seorang lelaki mempunyai seorang isteri. Jadi itu yang ada sampai 2 ke 3. Namun sebelum datangnya Islam, poligami dalam keadaan yang ramai. Satu. Dan kedua, dia campurkan adik-beradik, dia campurkan mak saudara dengan adik-beradik, begitu. Dan akhirnya Islam larangkan semua cara itu dan hadkan 4 dan ada syarat-syaratnya. Okey. Lepas tu para ulama telah memberi alasan kesepakatan mereka tentang fenomena poligami dengan mengajukan alasan penguat yang dilihat dari faktor sosial dan ekonomi di antaranya. Di sana ada hakikat yang telah ditetapkan oleh tabiat kehidupan dunia sebagaimana yang telah ditetapkan dalam ilmu tentang bacaan penduduk bahawa bayi lelaki relatif lebih mudah mengalami kematian dari bayi perempuan, sehingga hal ini membuat bayi lelaki lebih sedikit jumlah daripada anak perempuan. Okey. Ini di antara melalui kajian, orang lelaki cepat mati daripada orang perempuan. Ya ke, wallahu alam. Ya. Oh, Ustaz Hadir tengok tak lama dia mati kan. Okey. Dan di sana ada kenyataan yang telah ditetapkan peraturan sosial bagi kehidupan bahawa orang lelaki lebih banyak mengalami kematian kerana mereka terjun dari kancah perang, sementara para wanita hanya ada di rumah saja. Jumlah wanita pada saat ini di Eropah lebih dari 25 juta sesudah perang dunia kedua. Maksudnya lebih banyak daripada lelaki, disebabkan lelaki mati banyak melibatkan perang. Okey. Dan ini yang menjadikan perbahasan tentang para ulama tentang akhir zaman nanti lelaki lebih banyak dari perempuan lebih banyak daripada lelaki. Nisbah dia berapa? 50 nisbah 1. Subhanallah. Oleh kerana tu bagi mereka yang nak masuk pilihan raya kena ambil hati perempuan. Kan? Kerana bilangnya mereka lebih banyak. Ya, sekarang saja di Selangor dikatakan itu setahun lepas 1 nisbah 16 ya perempuan di Selangor. Okey,
Kemudian tiga alasan individu, di antaranya jika ada seorang wanita mandul atau dia harus membantu suami dalam pekerjaannya atau melaksanakan tugas-tugas rumah tangga. Kerana adanya sebab-sebab seperti inilah yang mendorong kepada poligami. Namun Islam mengajarkan keadilan di antara para isteri dalam hal makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan prasana lain, bahkan juga dalam masalah tidur. Okey, ini yang ketiga alasan dia. Begitulah wahai saudari muslimahku, engkau melihat bahawa poligami sebagaimana yang dibuat oleh Islam sebagai cara pemecah masalah kehidupan manusia yang lebih baik daripada lebih tepat dibandingkan dengan orang lelaki yang mencari kenikmatan yang haram, yakni dengan zina. Ya, kadang-kadang sampai satu tahap yang kita dengar seorang tu marahkan suami dia, lebih baik suaminya berzina daripada bersama dengan berpoligami. Okey. Jadi oleh kerana perbuatan ini diharuskan syarak, ya, adapun yang satu lagi adalah diharamkan syarak, maka kita jalan penyelesaian yang baik kita ambilkan. Ya, masalah jealous, cemburu itu lain cerita, letak dulu. Seandainya kita, bahkan dia, kalau kita membantu, kita akan dapat pahala. Ya, makcik. Saya tanya makcik ya, orang muda tak boleh. Seandainya kita menolak poligami sementara isteri adalah wanita yang mandul, dalam keadaan seperti ini suami boleh bersabar sehingga kehidupan suami isteri dapat tetap bertahan meskipun makna dan tujuan pernikahan itu sendiri sudah hilang. Ataupun suami lebih cenderung memilih perceraian, keadaan ini tidak jauh beza jika isteri dijangkiti penyakit sehingga dia tidak mampu melakukan kewajipan sebagai seorang isteri. Ya, ini di antara ujian yang Allah bagi, yang mana kita kena bersabar dan redha, tapi jangan putus asa. Kita gunakan secara teknologi yang ada, maka insya-Allah Allah akan bagi jalan. Ya, dalam bab-bab kerana dalam Quran ada menceritakan kisah-kisah ni, ya, dalam surah apa nama? Asy-Syura kalau tak salah. Kisah madu, kisah mandul, mengandung apa ni, kan? Surah Syura, kat ada surah Syura. Kita tengok. Surah berapa surah Syura ada jumpa? Juzuk? Juzuk apa? Okey. Okey, ayat surah Syura ayat 49. Kerana kita kena tahu bahawa kadang-kadang Allah uji kita dalam keadaan begitu ada hikmah. Ya. Kadang-kadang manusia menyalahkan takdir ketetapan Allah, itu masalahnya, ya. Sedangkan bila kita melihat orang yang ada anak diuji dengan masalah-masalah yang mana kalau kita tengok dalam surah Al-Kahfi, kenapa budak itu yang dibunuh oleh Khidir? Kerana masalahnya takut budak itu bila dewasa menyebabkan mak bapaknya kafir. Itu puncanya. Jadi kadang-kadang Allah tidak bagi kita disebabkan Allah tahu apa yang akan berlaku untuk kita, dia jaga kita. Yang kita salah anggap, ya, terhadap Allah, mencaci qada dan qadar Allah tanpa berusaha. Itu satu bab, ya. Dan berapa ramai orang yang mempunyai anak akhirnya mak bapak menderita. Dalam kisah yang kita cerita, bagi anak reta sudah mak tu diletak kat tanah wakaf. Nampak tak? Mak tu, ayah ditinggal di apa, tempat rumah sakit, rumah orang tua, kan, begitu sekali. Jadi ini yang di antara manusia tidak nampak hikmah-hikmah yang terkandung, tetapi mencaci mencerca Allah. Jadi ada hikmah setiap apa yang berlaku. Setelah kita usaha, tak boleh juga ada hikmah, ya, bersabar. Tetapi apa-apa pun kita mengambil kaedah perubatan nabawi. Cara perubatan nabawi apa dia? Yang pertama sekali, berdoa kepada Allah. Ya, kalau kita tengok dalam kisah Nabi apa, Zakaria dah beruban,
ya, dikatakan syaibah, beruban dah, ya, dan isteri aku tak mampu melahirkan anak, tapi aku tidak putus asa dalam siri doa, dan akhirnya Allah makbulkan. Sarah, ya, Allah makbulkan. Siapa lagi? Ini di antara perkara-perkara yang Allah telah memberikan jaminan kepada kita. Cuba berdoa, bukan pergi jumpa bomoh. Ya, bila kita jumpa bomoh, yang saya cerita kawan saya tu yang jadi congkir, tak lalat kat tapak kaki tu. Bomoh kata tak lalat sial. Na'udzubillah, syirik. Dah lah syirik, lepas tu sakit diri, kan? Jadi oleh kerana itu kita lihat apa yang Allah ceritakan dalam ayat surah Asy-Syura, ayat yang ke-40. 40 apa ya tadi? Ayat apa ni? Lah, macam mana saya berapa? Okey, ayat 50. Ya. Okey, 49. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lillahi mulkus samawati wal ardi yakhluqu ma yasha'. Yahabu liman yasha'u inasan wa yahabu liman yasha'u adh-dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia mencipta apa-apa yang dikehendakinya. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang dia kehendaki, dan memberi anak-anak lelaki kepada siapa yang dikehendakinya, atau dia menganugerah kedua jenis lelaki dan perempuan kepada siapa yang dikehendakinya, dan dia menjadikan mandul siapa yang dikehendakinya. Sesungguhnya dia maha mengetahui lagi maha berkuasa. Okey, kita lihat ya, pertama ayat ni, dia menciptakan apa yang dikehendakinya. Okey, itu mukadimah dia. Dia memberikan anak perempuan kepada siapa yang dikehendakinya. Dia utamakan perempuan dahulu. Ulama membahaskan masalah ini, kenapa Allah tak letak lelaki, Allah letak perempuan dahulu, ya, nak menunjukkan kelebihan menjaga anak perempuan, satu kelebihan yang besar. Okey, kemudian barulah Allah mengatakan dia memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang dikehendakinya, ataupun dia menganugerahkan kedua jenis lelaki dan perempuan. Ingat ya, lelaki dan perempuan, ataupun perempuan, bukan pondan. Kerana ayat ni tidak menyebut masalah pondan, ya. Kalau diambilkan daripada ayat atas tu, wallahu alam, perkataan atas tadi, tapi ayat ni tidak menceritai masalah pondan. Oleh kerana itu masalah pondan akan berlaku dalam mungkin berjuta satu, konsep dia. Habis kalau yang pondan dekat Caukit tu apa semua tu, itu pondan yang saja buat. Okey. Kemudian dia menjadikan mandul siapa yang dikehendakinya. Lepas tu apa dia? Sesungguhnya dia maha mengetahui lagi maha berkuasa. Ini kalimah yang orang sangat lupa, ya. Dia mengetahui kenapa dijadikan semua ini, maka dia berkuasa untuk mengubahkan segala-galanya. Ini manusia lupa dengan dia menyalahkan takdir. Jangan, ya. Cuba, kalau tidak ada, kita cuba, masyarakat kita boleh cuba, tapi dengan cara syarak. Macam ada satu perubatan yang dibuat oleh UPM, saya tak ingat, kawan saya juga, ya. Dia kahwin, lepas 5 tahun tak dapat. Jadi dia pergi, waktu tu baru percubaan, maka bahan eksperimen isteri dia, ya. 9 bulan lah jaga di hospital. Alhamdulillah, mengandung. Ya, mengandung. Lepas tu beranak. Tapi tak boleh keluar hospital lah waktu tu, dalam tempoh yang tetap kan. Akhirnya beranak, Alhamdulillah. Lepas beranak seorang tu, beranak-anak pula, ya, sampai 5 orang anak kemudian, ya. Jadi itu benda yang perlu diusahakan lah, secara kasar diusahakan. Okey, mari kita tengok balik.
Tidak diragukan lagi bahawa kesabaran wanita muslimah untuk menghadapi poligami jauh lebih utama baginya dari perceraian. Apalagi jika dia sudah mempunyai beberapa orang anak, tidak dapat diragukan pula jika seorang lelaki menikahi lebih daripada seorang wanita dalam suatu keadaan yang orang lelaki ramai yang terbunuh di medan perang. Hal ini lebih baik bagi wanita daripada terperangap di rumah tanpa disertai suami. Kerana kalau tidak, dia boleh melakukan perbuatan cabul dan keji sebagaimana yang terjadi di dunia barat di zaman sekarang. Okey, ini di antara hikmah-hikmah yang diceritakan. Satu benda yang agak sukar bagi kaum wanita, yang kalau dapat pun mungkin sejuta seorang kot. Ya, kecuali dia berkata macam Al-Arqam tu okey je. Wallahu alam. Okey. Akan tetapi kini dapat kita katakan bahawa tidak adanya keadilan dari pihak suami yang melakukan poligami di antara isteri-isterinya kecuali orang yang dirahmati Allah. Bukan berarti merendahkan nilai syariat Islam tentang poligami. Aibnya dalam masalah ini terletak pada lelaki yang menisbahkan dirinya kepada agamanya, yang akhirnya mengotornya. Benar apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, kita melemparkan aib ke zaman kita, padahal aib itu adalah diri kita. Zaman kita tidak memiliki aib selain daripada aib diri kita. Okey. Masalah yang berhadapan yang menjadi orang tak suka masalah poligami ini, dia puncanya daripada cepat je Kak jawab. Lelaki, ya, memang kita akui masalah ini kerana lelaki tidak ada ilmu agama dan tidak memahami apakah syarat-syarat poligami. Dia tahu poligami ikut sunnah Rasulullah, cewa kan, sembahyang tak nak, ya, tak ikut sunnah. Itu yang kita mempertikaikan golongan-golongan ini menggunakan nama-nama Islam untuk kepentingan peribadi. Ya. Jadi bila digunakan nama Islam, yang lain tak ikut Islam, menamakan ikut Rasulullah, yang lain tak ikut Rasulullah, dan akhirnya agama itu dicemari. Ya, masalah itu dicemari, sedangkan asalnya masalah ini baik untuk membantu, bersifat membantu kaum wanita yang lain. Tapi bila dah jadi macam itu, dengan arti kata lain, si lelaki bertanggungjawab. Dalam kes ini banyak lelaki bertanggungjawab. Ya, saya lihat banyak. Dan paling jahat apabila kita sebutlah jahat, seorang lelaki itu nak berpoligami, dia mengkritik isteri dia. Ya, dia salahkan isteri dia. Lepas tu buatlah benda yang tak baik, ya, terhadap isteri dia. Dia nak poligami, lepas tu dia burukkan isteri dia. Silap tu, ya, tak boleh. Kamu burukkan. Seorang isteri memburukkan suami, suami memburukkan isteri, tak boleh, haram hukumnya. Tapi itu yang berlaku pada masyarakat kita, yang cuba nak ikut sunnah Rasulullah dan satu bab, yang lain tonggang langgang, ya, ngumpat mengapa tak ikut sunnah Rasulullah. Okey. Kehidupan di antara seorang wanita muslimah dan muslimah yang lain harus benar-benar dapat menciptakan kedamaian, ketenangan ukhuwah dan saling tolong menolong di bawah lindungan Allah. Tetapi yang biasa terjadi justru para wanita lebih sering bergaduh, berselisih dan lupa bahawa wanita muslimah adalah saudara. Jika sebahagian dari salah seorang di antara mereka sakit, maka semua akan merasa sakit pula sehingga cubaan dan musibah terasa ringan bagi mereka. Okey, itu yang berlaku. Jadi masalah poligami ini dia masalah yang kritikal. Rasanya panjang pula bab ni. Tak boleh nak baca bab ni panjang-panjang. Kan pasal ni kena baca sendiri-sendiri. Okey? Kalau tak nanti ustaz kena je. Okey? Kita baca je lah. Kita cari poin tadi, poin yang ni. Okey, puncanya dia berkaitan dengan ukhuwah Islamiah, persaudaraan. Maka bila poligami bukan di atas dasar persaudaraan, dia akan jadi lain. Jadi penghinaan. Jadi mulalah berlaku challenge-menchallenge. Di sini kita masuk bab ini. Dalam hadis yang diterangkan di sini, muka surat 458. Cuba buka muka surat 458. Ya. Apabila Rasulullah mengupaskan kisah ni, wanita itu berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai seorang madu, lalu apakah aku berdosa jika ku katakan bahawa suaminya telah memberiku suatu yang sebenarnya suamiku tidak pernah memberi suatu kepadaku?" Maka baginda menjawab, "Orang yang berpura-pura menerima suatu yang tidak diberikan kepadanya." Maka jawapan beliau itu menggambarkan keadaan seorang
wanita yang menjadi isteri seorang lelaki dan lelaki itu juga mempunyai isteri yang lain sehingga menjadi madunya, lalu dia mengaku bahawa suaminya telah menemuinya dan beri pakaian dan harta dengan jumlah yang lebih banyak dari yang sebenarnya, atau dia mengaku bahawa suaminya memberi sesuatu padahal tidak memberinya, yang dimaksudkannya ialah untuk memanas-manaskan madunya dan mengangkat kedudukan dirinya sendiri. Itu je asal dia. Ya, dia nak bagi madu dia tu marah, dia buat macam tu, maka dia diserupakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti orang mengenakan dua pakaian palsu. Ya, dua pakaian palsu. Apa dia? Dengan kata lain, bermaksud perbuatan itu seperti orang yang memakai pakaian ahli zuhud, ibadah dan wara'. Maksudnya ialah agar dia nampak seperti seorang ahli ibadah dan disifat dengan sifat itu ataupun sifat ini, sehingga nampak kekhusyukan dan zuhud pada dirinya lebih banyak daripada kekhusyukan dan zuhud yang ada dalam hatinya. Maksudnya orang ni berpura-pura, ya, pakai pakaian, ya, nampak zuhud dia ni, kehalnya bukan zuhud pun, ya, nampak baik aja, sebenarnya tak baik. Ini yang kita takut. Okey, itu yang dikatakan pakaian palsu. Okey, pakaian ini disebut pakaian palsu dan riak, iaitu seperti orang yang memakai dua pakaian milik orang lain sedangkan dia mengaku bahawa dua pakaian itu miliknya. Dengan perbuatanmu seperti ini berarti engkau telah mengakui kepalsuan dan kebohongan yang besar. Okey, pertama dia menipu orang lain. Misalan zuhud tadi, dia menipu, okey aku pakai pakaian begini, orang ingat dia warak betul. Tapi dalam masa yang sama juga penipuan yang kedua, dia tertipu dengan perbuatan dia supaya orang lihat dia. Yang ni tujuan dia riak, orang lihat dia. Jadi dua pakaian ini samalah juga yang Rasulullah kata wanita ini menipu. Ya, pertama dia nak challenge madu dia, lepas tu nak menunjuk-nunjuk. Okey. Jadi jangan, senang cerita jangan. Kita tinggallah tajuk ni. Ya. Apa dia? Hadis tu kata satu pakaian palsu, tetapi tak tahu dia datang ambil perbahasan dia. Ulama kalau bab ini biasanya ulama yang mengupas, dia jatuh dua maksudnya pertama ditonjolkan yang di luar kan supaya orang tengok, lepas tu yang kedua dalam hati dia tu. Okey, tak apa, bab ni kita lalu je. Kita pun tak tahu, saya pun tak berapa nak reti juga bab-bab macam ni. Wasiat ke-43. Lajukan sikit. Ini pun satu lagi bab. Tapi bab ni pendek sikit. Kesalahan besar yang dilakukan oleh isteri. Jadi dia ni bagi Rasulullah akan memberikan peringatan supaya si wanita tidak menyesal. Tu je tujuan dia. Dalam hadis wasiat ke-43 an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la tubashiril mar'atu mar'ata fatana'atuha li zawjiha ka'annahu yanzuru ilaiha. Maksudnya dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, janganlah seorang wanita bergaul dengan wanita yang lain lalu dia menyebut-nyebut sifatnya kepada suaminya seakan-akan dia, yakni suami, boleh melihatnya. Ni dia. Kita balik daripada majlis main kutu ke apa ke, kita punya program gathering kita dengan apa grup-grup kita ni, balik kita cerita kat suami kita, abang-abang Joyah tu dah nampak comel lah dengan apa-apa semua sifat-sifat seolah-olah suaminya pernah dengar Joyah tergambar-gambar. Okey, itu contoh. Ya, biasa kadang-kadang wanita terlampau excited sangat nak cerita kawan dia, akhirnya dia cerita pasal suami dia. Dia tak tahu bahawa manusia ni hati dia bermasalah. Seorang suami bila dicerita macam tu, suaminya berfikir, dia datang berfikir. Kalau dia pernah jumpa orang tu, lagi ya mula berfikir yang menyebabkan masalah kepada wanita tersebut, isteri dia. Ya, kenapa? Akhirnya kadang-kadang si suami tu tertarik dengan wanita yang disebut. Jadi ini di antara wasiat yang Rasulullah ajar kepada kita, berhati-hati. Jangan sembang bab-bab wanita tu depan suami kalau tak perlu. Kalau nak sembang juga wanita luar, sembanglah bab mak kita, kan, nenek kita. Itu tak apa. Okey.
Islam selalu mengambil kira perantaraan biasa terjadi dalam kehidupan manusia sebagai langkah awal memperingatkan mereka agar tidak meniti jalan itu, kerana seringkali menjadi sebab kehancuran mereka. Perhatikanlah firman Allah Ta'ala, dan jangan engkau mendekati zina. Allah tidak berfirman janganlah kamu berbuat, maksudnya jangan kamu berbuat zina, tetapi dia berfirman janganlah kamu mendekati. Nampak tak bagaimana ayat itu menunjukkan step menuju kepada benda yang tak baik itu diharamkan. Dengan kata lain, janganlah kamu melakukan perbuatan yang dapat menyeret kamu kepada perbuatan zina. Jauhi pandangan, hindarilah sebab-sebab yang boleh membangkitkan perbuatan zina. Maka Allah berfirman dalam surah An-Nur, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazuna furujahum." Katakanlah orang-orang lelaki yang beriman, hendaklah mereka menunduk atau menahankan pandangannya dan menjaga kehormatannya. Okey. Dalam wasiat Nabawi ini, baginda memberi petunjuk kepada para wanita agar menghindari perantaraan atau alat yang boleh menggoncang sendi rumah tangganya, yang akhir boleh menimbulkan perceraian. Berapa banyak engkau mendengar tentang seorang wanita yang diceraikan suaminya, lalu suaminya menikahi dengan temannya sendiri atau tetangganya atau wanita yang dekat dengannya, padahal si suami tidak mengetahui kecuali dari perantaran isterinya sendiri. Okey, faham kan? Kenapa berlaku begini? Kadang-kadang disebabkan wanita tu sendiri. Ya, bila saya baca surat khabar, kadang-kadang kita nampak ada satu kisah tu lagi. Ya, mula-mula dia dengan mak perempuan ni. Perempuan ni ada anak, belum kahwin lagi. Dia tengok, bila dia tengok anak perempuan tu dah remaja kan, pada mak dah tak terpikat, pada anak dia pula terpikat. Bila nak kahwin jadi kontroversi, sampai keluar surat khabar. Itu yang kita kata subhanallah kan. Benda-benda yang begini kena berhati-hati bagi kaum wanita. Dikala dia nak jaga, jangan terutamanya menceritakan hal-hal wanita-wanita lain pada suami, kecuali kalau memerlukan penyelesaian. Kalau tak, jangan. Ini dia pergi ceritalah sampai apa juga yang ada pada wanita tu, lipstick dia, tai lalatnya, rambut penuh kutunya, semua dia cerita. Ya, nak menceritakan sifat-sifat wanita sampai lelaki ni, suami ni seolah-olah boleh nampak dah bentuk wanita tu. Ya, jadi ini amat berbahaya. Lepas tu kita bawa pula ke rumah kan. Okeylah, tak apalah sebagai. Lepas tu kita biarkan suami kita duduk bersembang, abanglah pergi layan kan, saya nak pergi buat air. Benda ni lah yang akan berderet-deret yang menjadikan masalah. Okey. Jadi kadang-kadang biar suami kita tu jenis tak keluar, jenis duduk diam, jangan biarkan, lagi selesa bagi kita. Suami kita pula, suami puan-puan lah. Okey. Maka Rasulullah SAW memberi wasiat kepada wanita seraya berkata kepadanya, jangan kamu duduk bersama suamimu lalu engkau menceritakan ciri-ciri badan wanita lain atau sifat-sifat tubuhnya seperti kulitnya yang lembut atau rupanya yang menawan, sehingga seakan-akan suamimu dapat melihat wanita yang kamu ceritakan itu, dan seakan-akan ia hadir di hadapannya, sehingga hal ini mengundang rasa keinginan dan kekaguman suami kepadanya. Lalu syaitan pun menguasai hatinya dan dia pun tertarik kepadanya, kemudian tersirat dalamnya untuk menceraikanmu, dan akhirnya suamimu mengahwini wanita yang engkau ceritakan itu. Nampak tak? Ya, dilarang. Kita cerita keanggunan dia, kita pula tak anggun, duduk dekat rumah pakai dia, Masya Allah, ya, bau belacannya dah tentu, bau apa lagi. Lepas tu pakai pakaian yang paling seksi yang kita pakai berkemban. Maksudnya pakaian yang kita tak ketengahkan pada suami, jadi suami pun mulalah suami boleh tergambar yang depan dia tu paramugari, macam paramugari maksudnya kan. Yang kita nak pakai cara paramugari tak nak dah, tak boleh. Ya, dah yalah. Jadi oleh kerana itu kita kena berhati-hati dalam bab ni. Jangan bercerita. Begitulah Rasulullah SAW mengangkat perasaan wanita yang meninggikan akhlaknya. Allah akan memberikan balasan kepada setiap kebaikan yang diberikan kepada Islam dan kaum muslimin. Senang je. Hadis ni simple, menasihat wanita berhati-hati dalam cerita hal wanita lain. Habis kalau begitu baik mengumpat ustaz, janganlah pula kan. Mengumpat haram di satu sudut.
Okey. Senang je. Habis dah. Ada apa soalan kat sini? Okey. Masuk wasiat ke-44. Ada apa nak tanya yang tadi tu? Sah tak nak tanya. Dua bab ni sensitif. Wasiat yang ke-44, periksalah saudaramu sesusuan. Okey, ini mungkin jarang berlaku pada kita, ya. Tetapi ianya sedang berlaku di arah negeri barat dan menjadi fitnah yang besar. Okey. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zaman Arab jahiliah dulu, dia nak bagi anak tu menguasai bahasa Arab yang baik dan udara yang nyaman. Tak, kalau ikutkan mana ada apa carbon monoxide dulu kan, kereta tak ada, apa tak ada, tapi mereka hantar anak-anak mereka di kawasan perkampungan. Itu pasal Rasulullah dihantar kat mana? Kawasan mana Rasulullah? Tak tahu. Siapa nama mak susu dia? Halimatun. Kan, nama dia Halimatun, tempat dia Sa'di. Jadi dilekatkan Sa'diyah. Halimatun Sa'diyah. Kita ingat nama penuh dia Halimatun Sa'diyah ya. Macamlah pelakon filem zaman Piramli tu. Tak, Halimatun nama dia As-Sa'di, nama tempat, lalu disebabkan dia perempuan Sa'diyah. Macam kalau ibu-ibu duduk di sini, apa, Taman Tun. Taman Tun susah nak sebut. Kak ada mana? Damansara. Taman Tun juga. Bukan tu, mana? Ya. Masjid wilayah. Susah juga tu. Halimatun wilayawiyah. Tak mahu pula kan. Kalau Damansara tu Halimatun Damansariyah. Macam tu. Okey. Jadi dihantarkan di sana untuk ditarbiahkan beberapa perkara, macam menguasai bahasa Arab yang fasih, lepas tu dengan udara yang segar. Dan dia bukan hantar seorang, dia hantar, orang ni pun hantar yang sama, macam babysitter lah, jaga. Tapi dia jaga kecil tu, mak bapak tak pergi, tak boleh ziarah. Tu je bezanya. Macam mana ya, dia lepaskan budak besar-besar ni kan, mak bapak tak boleh ziarah. Budak tak menangis, mak bapak yang menangis kan. Jadi dia hantarkan situ. Oleh kerana tu, bila, dan mereka tak sediakan susu apa, dash lady ke, lactogen ke, ya susu kambing ke, dia sedia susu mak dia tu lah, mak angkat dia, mak sesusu dia tu. Okey. Dan yang bersama Rasulullah yang terkenal pada waktu itu, di antaranya ialah siapa nama ni? Hamzah. Di antaranya Abu Salamah. Ada 3 atau 4 orang yang menyusu di bawah sekali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu susu itulah yang bertanggungjawab memastikan, ataupun mak bapak dia. Yalah, walau mak bapak dia pun, tapi ibu susu tu yang tahu siapa yang disusukan. Okey. Kerana apa? Kelebihan sesusuan ini, dia akan menjadi adik-beradik sesusu. Okey. Maksudnya, kalau seorang tu ambil anak angkat, dia kena menyusukan budak tu. Kalau nak pastikan dalam keluarga tu boleh buka tudung macam adik-beradik biasa kan. Itu kelebihannya. Dengan syarat berselisih pandangan ulama dalam tu berapa kali, ya. Okey. Sebanyak, yang paling bagi saya yang rajih 3 kali susu. Yakni 3 kali kenyang. Macam mana cara susunya? Pertama, waktu dia lapar. Bukan waktu dia dah kenyang tu kita bagi, dia dah tak larat nak minum, bagi juga. Tak jadi. 3 kali kenyang, waktu dia lapar, bagi susu. Okey. Lepas tu kali kedua lapar juga, bagi susu. Sampai 3 kali kenyang. Adapun umur dia berselisih pandangan, ya. Yang paling tepat ialah budak tu memang masih menyusu. Jadi, okey. Jadi kalau ikutkan kita ni, apa adik-beradik susu ada tak? Ada tak?
Banyaklah adik-beradik sesusu lembu, kan? Semua duk menyusu lembu, kan? Satu mak lembu. Okey. Dengan ayah tu macam mana? Ayahnya. Tak ayah kita ambil anak kita bagi susu kita. Adik-beradik tu jadi adik-beradik. Ayah pun jadi macam ayah juga. Pasal ayah tak boleh nak bagi susu. Yalah betul. Tapi tak ada apa lah. Dia macam adik-beradik juga. Maksudnya macam anak kita sendiri. Cuma bezanya anak sesusu dengan anak kita, anak sesusu tidak boleh terima faraid. Adapun kita boleh jadi wali nikah, katanya tak boleh. Kita nampak tak boleh. Okey. Dia menjadi fitnah apabila berlaku adik-beradik sesusu ni, dia tidak boleh berkahwin antara satu sama lain. Tak boleh. Dan menjadi fitnah paling besar di barat sekarang ni apabila dia menyediakan tabung susu. Dia ada sedia berbagai bentuk. Di antaranya auzubillah tabung macam sperm, lepas tu tabung susu. Kerana apa kita membicarakan tabung susu ini? Bila seorang ibu tu dia pump susunya, dimasukkan bahagian tabung ni, akhirnya susu tu diproseskan untuk disimpan, untuk dibagikan kepada kanak-kanak. Nauzubillah, dia akan menjadikan, ya, bila susu tu disimpan, okey, susu ibu A, kalau susu ibu B, okey, B, C, tak mana masalahnya? Kalau A ni kita kenal, okey, ni susu Joya, ni susu Mea, ni susu Diba, okey. Lepas tu susu ni disimpan dan budak yang minum, okey, yang minum ni Dola, yang ni pula minumnya Mat, ini pula Epa. Okey, kita ada nama senarai tu tak apa. Okey, ini pun orang kedua, orang ketiga, kan. Tetapi sekarang masalahnya susu tu dibuat, ditabungkan, tak apalah. Tetapi siapa yang minum, dia tidak tahu siapa yang minum. Ini puncanya. Kenapa? Kalau mungkin Dolah tu dah minum, okey, Dolah minum, lepas tu Meah minum, ada Meah pula, tak maaf, Edah minum, lepas tu siapa lagi minum. Mereka ni tak tahu. Satu hari nanti tiba-tiba besar, Dolah suka pada Edah, kan? Edah pun suka pada Dolah. Nak kahwin? Tak tahu, kan? Jadi mereka berkahwin. Asalnya bila berkahwin macam ni tak dibenarkan syarak. Nampak tak? Berat masalah ni. Okay. Yang jadi lagi sakit apabila susu ibu ni, susu Joyah tadi, dicampurkan dengan Meah, campurkan Dibah. Lagi penyakit. Macam mana kita nak bagikan? Dan inilah yang sedang berlaku di barat. Nasab dia dah tonggal langgang dah, ya. Kerana masalah susu, masalah besar rupanya. Tu pasal anak-anak yang disusukan dengan susu ibu, sampai doktor pun dah bercakap banyak kali, ialah dulu doktor yang cadangkan susu laktogen, kan. Bila tengok kelebihan susu ibu tu, ya, dia membesar cara yang baik, kan. Macam anak saya kena kanser, kan. Bila kata susu ibu, biarkan dia minum. Sampai dia minum tu dah lebih umur 2 tahun. Masalah kanser tu, kan, nak selesai, kan. Alhamdulillah. Dia hidupkan balik. Jadi oleh kerana itu kita melihat dalam keadaan yang begitu, masalah ibu susuan kita kena tahu. Kalau tidak zuriat akan tonggal langgang, campur. Kerana yang meminum susu ini kita akan tengok dalam ayat suratun Nisa. Okey, cuba tengok dalam suratun Nisa. Hukum-hukumnya akan keluar di situ. Suratun Nisa ayat yang ke berapa? Ayat ketiga. Ayat yang ke-23. Tu dia. Tengok ayat 23. Okey, Kak baca
makna dia? Hurimat, diharamkan kepada kamu. Apa dia? Okey, pertama ibu-ibu. Okey, ibu. Lepas tu? Anak-anakmu yang perempuan. Okey. Lepas tu anak ni kita lelaki, okey. Ibu tak boleh. Lepas tu anak tak boleh. Okey, bila sebut anak perempuan termasuk cucu, cicit, ibu, opah, nenek, moyang, lepas moyang. Oh, itu teori Charles Darwin tu. Lepas moyang monyet pula. Okey. Okey. Lepas tu? Saudara-saudaramu yang Okey. Kakak ataupun adik perempuan. Lagi? saudara-saudara bapakmu yang perempuan. Saudara bapa kamu. Okey, saudara bapa ibu dengan ayah. Jadi ayah ni yang dikatakan mak saudara. Okey, lagi? Saudara-saudara ibumu yang perempuan. Mak saudara, adik-beradik mak. Okey, mak saudara tak boleh. Okey, lagi? Anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki. Anak perempuan. Okey. Yang lelaki pula macam mana kita? Anak saudara ni adik-beradik lelaki, adik-beradik lelaki L, anak saudara dia, anak saudara, anak perempuan. Okey. Ni tak boleh. Lagi? Anak-anak perempuan dari saudara-saudara. Okey, adik anak perempuan. Okey, tak boleh. Lagi? Anak perempuan dari saudara-saudaramu. Ibu-ibumu yang menyusui. Tu dia, ibu susu. Di sini datang ibu susu. Ibu susu. Okey, lagi? Saudara perempuan sepersusuan. Tu dia, adik-beradik sesusu. Adik-beradik sesusu. Lagi? Ibu-ibu isterimu berdua. Ibu isteri kita pula. Ibu isteri kita. Okey, ibu isteri. Apa lagi? Anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu. Anak-anak isteri. Telah kamu campur. Anak-anak isteri. Macam mana tu? Itu anak tiri. Maksudnya anak tiri. Ya, anak tiri. Dengan syarat anak tiri apa dia? Lelaki ni dah bersama dengan mak dia ni. Mak dia. Tapi kalau lelaki ni tidak bersama dengan mak dia, tak apa, dia boleh kahwin dengan anak. Begitu juga maksudnya ibu isteri tu. Maksudnya kalau suami tidak bersama dengan isteri dia, ya, tapi dia terus nak kahwin dengan ibu isteri, tak jadi masalah. Lagi? Habis dah? Isteri anak kandungmu, menantu. Menantu. Okey. Habis dah. Menantu. Lagi? Menghimpunkan dalam perkahwinan dua perempuan yang bersaudara. Himpunkan adik-beradik, kahwinkan berdua, ataupun mak saudara dengan adik dengan adik-beradik isteri. Ya, mana ke isteri pula dah tak ada dalam ni. Okey. Okey, campur. Isteri ni ada adik-beradik, kita campurkan. Atau isteri dengan mak saudara isteri tu kita campurkan. Tak boleh. Okey, yang akhirnya. Sesungguhnya Allah Maha Dan sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, kerana perbuatan ini pernah berlaku pada zaman jahiliah, maka Allah ampunkan kesilapan. Okey? Jadi ini bentuk saya susun ni kelang kabut. Ya, Kak susunlah sendiri. Jadi itu di antara orang-orang yang bermasalah, yang mana kita tak boleh berkahwin, dan akhirnya mereka ini akan bermasalah, terutamanya adik-beradik sesusu tu, kalau kita tidak jelas. Dan kita kena ingat, ya, macam mana pun orang, kadang-kadang kita bagi tolong jaga anak saya ni, dia pun bagi susu dia kan. Kadang-kadang kita tak tahu dah berapa kali kita serah kat dia, dia bagi susu. Kadang-kadang antara adik-beradik buat kan, tolong jaga dia bagi susu. Tidur budak tu,
Rupanya dia ada kesan berbahaya kalau kita tak tahu. Pasal anak kakak kita tu boleh berkahwin dengan dia, sepupu kan. Nanti akan berlaku satu peristiwa, kalau kita tak jelas, habis. Okey, kita berhenti kat sini.